Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi yang terkuasa surau ataupun masjid kita ini, sahabat saya Dr. Ridwan, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu, iaitulah sedikit perbincangan ringkas tentang permasalahan tentang hati kita. Di mana kalau kita lihat hari ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah meletakkan bahawa hati itu menjadi tempat tilik Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, ala wa inna fil jasadi mudghah, yang biasa kita dengar, Nabi kata ingatlah dalam tubuh kita ni ada seketul daging. Jadi maksud dia situ ala wahyal qalbu, iaitulah hati. Cuma para ulama ashabul qulub yang membincangkan tentang hati, kadang-kadang dia tanya kita, hati mana maksud dia? Apakah hati, kalau kita terjemahan bahasa Arab, al-qalbu tu dengan makna jantung. Jantung yang duk pam darah, duk berdenyuk tu, ataupun hati love yang biasa orang duk lukis gambar tu. Maka para ulama mengatakan maksud hati di sini bukanlah seketul daging itu, sebab benda tu boleh tukar. Orang yang sakit jantung, dia boleh tukar jantung baru kan. Hati sama juga, boleh, bahkan hati boleh kerat, setengah boleh beri ke orang, boleh bagi sedekah ke orang kalau dia perlu. Maka mereka simpulkan hati yang dimaksudkan itu iaitulah qalbun nurani, hati nurani. Mana hati nurani yang ada dalam jiwa kita, itulah yang dijadikan tempat tilik Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam hati kita ni ada kalanya dia sihat, segar, aktif dia dengan kefahamannya, dengan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu dia panggil qalbun salim. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Jadi sejahtera itu daripada apa? Daripada sebarang bentuk syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi masalah ini diselesaikan. Kemudian sejahtera daripada apa? Sejahtera daripada segala penyakit-penyakit hati. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab kita, penawar bagi hati itu, dia menyenaraikan ada 10 penyakit yang ada dalam jiwa manusia yang perlu diubati. Penyakit sombong, hasad, marah, takabur, itu dia panggil penyakit hati. Maka itu dia panggil orang yang datang bertemu Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tersebut, maka itu dia panggil qalbun salim. Artinya orang itu orang yang selamat dan sejahtera. Satu lagi hati yang disebut dia panggil al-qalbul marid. Hati itu terbagi pula kepada 3 kategori. Satu yang sihat, itulah yang menjadi cita-cita kita nak qalbun salim. Yang kedua, kita minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla, iaitulah qalbun marid, hati yang sakit. Jadi kata di para ulama, hati yang sakit masih ada ruang untuk diubati. Yang ketiga dia panggil al-qalbul qasi, hati yang sudah keras ataupun mati. Ini lagi dahsyat. Maknanya hati yang mati itu hati yang sudah tidak beriman pada Allah Azza wa Jalla, yang dipanggil orang-orang kafir, musyrik, yang tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, dia tidak mengiktiraf walaupun dia itu hamba Allah. Maka itu dia panggil hati yang qasi, hati yang keras, yang sudah mati. Jadi kita ambil dalam tazkirah ringkas ini, saya cuba
berbincang dengan para jemaah, dia panggil iaitulah hati yang kedua, kategori al-qalbul marid, hati yang sakit. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Subhanahu wa taala itu selamatkan kita insya-Allah. Kemudian bila kita sebut kepada al-qalbul amradul qulub, penyakit hati ataupun virus wabak yang menyerang hati manusia ini, sebagaimana kata di para pengkaji, iaitulah dua penyakit. Yang pertama dia panggil marad asyahwat, penyakit syahwat. Satu lagi dia panggil penyakit syubhat, penyakit yang timbul daripada keraguan. Jadi dua penyakit ini besar, tetapi penyakit yang timbul daripada keraguan syahwat syubhat itu lebih dahsyat, kerana kemuncak dia akan pergi kepada tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang sakit itu masih lagi orang panggil tarik tali, macam kita demam lah, demam kan kurang sikit, makan panado nampak pulih, lepas tu mari pula, itu dia panggil timbang tara, turun naik, pasang surut, berlaku dalam hidup manusia, dalam jiwa manusia. Jadi para ulama pengkaji penyakit hati ini telah menyenaraikan kepada kita ada beberapa penyakit. Secara ringkasnya, iaitulah penyakit yang melanda kita ini. Yang pertama sekali dia panggil penyakit syahwat, hubbud dunia wa jam'il mal. Syahwat kita ni, keinginan kita suka mengumpul harta benda dunia, cintakan kepada dunia dan suka mengumpul harta. Inilah di antara penyakit syahwat. Maknanya keinginan nafsu kita duduk di mana? Nabi SAW telah beri peringatan dalam masalah ini dalam sabda dia, innad dunya khudratun hulwatun. Nabi kata dunia ini hijau, maknanya nampak subur, macam kita tengok pokok-pokok menghijau, suka kita tengok pandangan yang keluar. Kemudian hulwah maknanya manis, hijau manis, jadi payah kita nak lepas. Wa innallaha mustakhlifakum fiha, ingatlah Allah Taala lantik kamu itu nak suruh jaga dia, ya, bukan nak suruh duduk berterusan di situ. Fayanzur kaifa ta'malun, tengoklah apa yang kamu nak buat dengan dunia yang Allah Taala beri itu. Fattaqud dunya, maka Nabi kata takutlah kamu daripada fitnah dunia yang begitu besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam hadis lain, Nabi SAW kata dia tidak takut kefakiran ke atas kita. Sebab apa? Sebab rezeki manusia ini sudah madmun, sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah sendiri kata, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada hayawan yang hidup melata atas dunia ini kecuali Allah Taala akan dah tentukan rezeki dia, sikit ke banyak. Kalau kita nak kata sikit, kita tak cukup, banyak cukup. Tuan-tuan yang banyak harta ni, saya kata secara umum lah kan, kita semua ni banyak tak banyak duit? Tak habis nak makan ustaz. Ada orang jawab, tak habis nak makan duit dia. Nasib baik duit orang tak makan, kalau boleh makan tak cukup juga kan. Jadi oleh kerana tak boleh nak makan, maka dia jadi banyak. Kalau kita bandingkan, ada orang ni gaji Masya Allah sampai berpuluh ribu sebulan, ada orang gaji dia kecil, mungkin 1,000-2,000 sebulan, tapi kehidupan mereka berdua ni lebih kurang ya dia. Orang ni pun boleh makan, orang ni pun boleh makan. Orang ni sampai di masjid, yang ni pun sampai di masjid. Yang ni tak sampai masjid, sama juga. Kalau nak kata orang kaya sibuk tak sempat pergi masjid, yang miskin tak pergi masjid ramai itu kenapa? Tuan-tuan yang duduk di surau di masjid, kita buat tak buat kajian kita tentang berapa peratus ahli komiti kita ni yang mari masjid. Kalau kaji itu banyak letih selalu pengurusi masjid. Puas fikir macam mana nak selesaikan masalah yang tak selesai ni. Kaji dengan jumlah penduduk yang Islamnya berapa? Kita kata ada 500 kan. Yang mari ke surau berapa ratus? Kadang-kadang tak sampai 1%, maknanya tak sampai 5 orang. Itu besar tu. Nah,
Pagi ada ramai sikit, malam ramai sikit. Tapi kalau tengah hari mungkin orang kerja, itu alasan yang kukuh. Tapi hari tak kerja. Jadi inilah yang dikata Nabi SAW kata, aku tidak takut kefakiran yang menimpa kamu sebab benda itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak yang lagi. Tetapi Nabi kita bersumpah, dia kata, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kefakiran, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, yang aku bimbangnya dibentangkan ke atas kamu, kepada kamu dunia. Bila dunia terbuka depan kita, kita rasa mampu tak mampu nak mampu ke tidak kita nak kuasai dia ataupun nak menghadapi godaan yang besar ini? Jawabnya agak sukar. Satu kes yang berlaku apabila orang ni dikaitkan dengan Mekah. Minta maaf lah kalau ada yang terlibat di sini lah. Orang duk viralkan tentang duit yang begitu besar, pulangan pergi melabur hotel di Mekah. Ingat? Senyum dah tu dah. Dengarlah ceritanya. Jadi tak adalah kat sini. Bila saya dapat kesan benda ni, dan rupa-rupanya pihak Majlis Fatwa Malaysia Kebangsaan telah keluar nasihat supaya tidak ikut kerana tak patuh syariat. Marah orang Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Saya pun kena marah bila kita bawa fatwa tidak tahu ustaz ni tak faham pelaburan lah. Saya kata tak apalah, yang faham tu buat. Hari ni berapa jadi? Sudah ramai yang tertipu, berapa orang dah buat laporan polis macam-macam sebab kita nampak benda tu, walaupun dinasihat supaya jangan ambil kerana tak patuh syariat, menyalahi peraturan-peraturan pelaburan mengikut syarak, tapi hati sudah terikat. Maka itu yang Nabi kata, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya, yang aku bimbang dunia dibuka. Kita ni kalau dapat halal ke haram, bila dapat sukar untuk kita nak tepis. Nanti dulu dah, biar dapat dulu. Hidup mari biar dapat dulu, lepas tu kita bincang. Yang kedua, isu yang kedua yang disenaraikan di sini, penyakit yang perlu kita bincang, iaitu hubbus syuhrah, suka kepada kemasyhuran ataupun glamour. Jadi suka kepada syuhrah ni pun satu penyakit yang berat juga. Kita ni suka sangat dah, kalau buat apa-apa nak maklumkan kepada orang, khususnya dalam perkara yang berkait dengan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bahaya. Kalau kita buat benda-benda biasa, kita nak suruh orang ikut kita, itu bagus. Sebab itu dalam bab sedekah, in tukhfuha au tubduha, Allah Ta'ala sebut dua. Kalau kamu sembunyikan, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Wa in tubduha, dan kalau kamu zahirkan sedekah, itu baik bagi kamu. Para ulama tafsir ketika membincangkan ini, dia kata keadaan manusia berbeza. Kalau kita peribadi kita saja, kita nak sedekah, maka seeloknya dirahsiakan. Masuk dalam masjid, senyap-senyap tengok tak ada orang, tabung ada kat depan tu, masuk, diam. Ataupun jumpa nombor akaun mana-mana, orang duk minta bantuan, minta derma wakaf contohnya, masuk senyap-senyap. Siapa nak tahu akaun kita kan? Ada kalanya kita ni diikuti oleh orang. Mana kawan-kawan kita ni suka ikut kita, maka eloklah kita iklankan sedekah. Saya ni surau kita ni kecil, kita nak besarkan. Jadi saya dengan ini dengan rasa rendah dirinya, insya-Allah dengan niatnya ikhlas, saya bagi sumbangan 10,000. Jadi kawan-kawan dia, ahli koprak yang sekali dengan dia, terfikir juga, saya koprak juga, saya punya syarikat lebih besar daripada dia lagi. Kalau dia 10, takkan saya tak 20. Jadi itu dia panggil menggalakkan. Tetapi dalam ibadat khususi, hari ni bala zaman kita ini dia panggil bala, apa dia panggil ni, WhatsApp ni, selfie, bala selfie dia panggil. Semua benda nak tunjuk. Kalau pergi Mekah tengah melontar tu, sebelah tangan duk melontar, sebelah tangan pakai kamera tunjuk. Kata tak payah dah, malaikat tanda dah. Awak doa je Allahu Akbar waktu kita melontar. Waktu tawaf sama juga. Subhanallah. Nak pergi ziarah makam Nabi di Madinah, Allah, mulut tak tahu baca apa, tapi tangan tunjuk dia tu berjalan depan kubur Nabi. Kita kata subhanallah. Itu dia panggil agenda-agenda yang nak merusakkan hati manusia ni cukup banyak. Di antaranya dia panggil hubbus syuhrah, suka sangat nak menonjol diri. Ini penyakit. Nak menonjol diri ni penyakit.
Maka kata di para ulama, ketika menasihati orang-orang yang suka bercakap, dalam satu hadis daripada Ibnu Umar, dia kata ittaqu hazihil mazabih. Dia kata hendaklah kamu takut daripada tempat sembelih ini. Orang tanya apa dia tempat sembelih tu Ibnu Umar? Dia kata mihrab, yang maknanya tempat jadi imam tu. Sebab orang ni bercakap, bila dia bercakap orang akan suka dengan kita. Oh, dia kata hebat ustaz tu. Kalau dia bercakap 1 jam rasa 10 minit je terasa, kan? Seronok dia. Dia pun seronok juga sebab orang suka dengan dia. Tapi lepas pada dia bercakap, adakah dia buat apa yang dia kata? Itu timbul persoalan. Nampak tak nampak kita dari sudut amali dia, dari sudut amalan dia, apa yang dia kata? Macam kat kita hari ni, kadang-kadang pagi-pagi duk hantar, baca zikir ni berapa kali sehari. Forward sana sini, habis grup, ya ada 10 grup masuk. Tak, kalau orang ada 10 dalam kumpulan tu ada 10 kali, 10 telefon dia terima benda sama. Kadang-kadang kita kena tanya juga, orang yang duk forward tu tanya dia, awak baca dah kalau tak lagi? Tanya dia. Kalau tak baca lagi, baca dulu. Lepas tu baru hantar dengan kawan-kawan dah. Ini dia hantar je, dia baca tak. Kadang-kadang yang dia hantar tu bukan betul pun. Dia cerita saja. Maka itu dia panggil perkara yang kita kena ingat. Di antara kata senarai yang dibuat oleh para pengkaji, dia kata orang yang suka kepada kemasyhuran ini iaitulah hubbu tasaddurul majalis, suka nak jadi ketua ke dalam majlis-majlis, dialah ini nak bercakap, nak suruh orang lain dengar. Yang kedua, intisyak bil madhi, suka nak suruh orang puji dia. Kalau dapat pujian tu sukalah. Nah, hari ni orang tak puji dengan mulut dah. Kalau dulu memang orang puji, bagus awak ni, hebat. Sekarang ni cukup dengan like. Itu dia panggil, tengok berapa like ada, suruh orang like dia ada. Pasal itulah orang perempuan banyak terperangkap dengan like yang ada di alam maya ini. Bila orang puji dia sikit, tukar pula. Dia panggil change profile ke apa nak. Pagi tadi baju merah, ni petang ni baju kelab, baju lain, baju. Pasal puji ramai. Jadi ini semua penyakit-penyakit dalam hati manusia yang perlu kita kena buat. Yang ketiga, kita suka sangat kalau orang bangun hormat kepada kita. Kalau kita duduk majlis orang sampai ni, nak suruh orang bangun belakang. Mana kalau tak bangun, hulur tangan tu tak kuat. Dalam hadis Nabi kata, man sarrahu an yatamassala lahu rijal qiyaman falyatabawwa baitan minan nar. Siapa yang suka sangat nak suruh orang tu bangun, sambut dia, hormat kepada dia, maka ambillah tempat duduk dia dalam neraka. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayat oleh Imam Tirmizi. Jadi kata ulama dalam masalah hadis ni, kalau kita biasalah orang sambut kita mari, kita orang tak bangun pun tak apa, tidak jadi masalah, itu bukanlah satu masalah. Tapi kalau mesti nak sambut kita kena bangun, kalau tak bangun salah, maka itu dia panggil sudah masuk dalam tahzir dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu penyakit. Jadi seorang ulama nama dia Abul Aliyah. Abul Aliyah ni, dia duduk, kalau orang mari duduk ramai dekat dia akan bangun pergilah. Sebab dia takut orang terlalu menghormati dia. Itu dia panggil bimbang. Dia kata aku bimbang, takut aku ni jadi masyhur. Duduk sini orang panggil, orang mari duduk keliling dia. Maka itu dia kata para ulama yang hebat telah menceritakan kepada kita tentang bahayanya hubbu asyuhrah, suka kepada glamour, kata orang. Glamour ada, nak cari kemasyhuran. Jadi kalau kita buat apa-apa, para jemaah sekalian, terutama sekali amalan yang berkait dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sekali-kali kita mencari supaya manusia itu puji ataupun puja kita, kerana dia termasuk dalam penyakit hati. Baik, kalau orang tak puji kita, agak-agak semangat tak semangat ibadat. Satu kes bila saya sebut benda ni, baca hadis ni, pihak surau masjid dia tanya ustaz, dia kata kita ni kadang-kadang suka beri anugerah kepada ahli qaryah. Contohnya anugerah orang ni suka buat kerja-kerja kebajikan, kita pun bagilah anugerah. Dia panggil orang yang suka buat ni. Kita kata dia tak minta anugerah tu. Minta tak minta? Kita yang buat kerja baik-baik ni, kita minta tak supaya ahli surau bagi anugerah dengan saya, kalau tidak saya tak nak buat. Minta? Tak buat. Orang nak bagi, itu tak ada. Dia panggil haza busyra ajil. Ini khabar gembira yang Allah Ta'ala hantar kepada kita. Patutnya kita terima pahala
dalam akhirat esok bila kita mati tengok pahala, tapi nampaknya atas dunia pun masyarakat menghargai kita, maka itu tidak jadi salah. Tapi kalau kita masuk kerana nak ni anugerah tu, itu masalah. Dia panggil ada masalah dari sudut hati kita. Jadi masalah-masalah beginilah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, penyakit hubbur riasah. Ini penyakit hati lagi. Penyakit hati ataupun yang kata saya sebut 10 perkara tadi, pak itu banyak lagi. Ini penyakit hati yang ketiga ini suka nak kepada jawatan. Suka nak kepada jawatan yang besar-besar. Kita kadang-kadang satu jawatan yang dipertandingkan, ada orang yang terlalu nak kepada jawatan ni sampai habis duit banyak. Dia panggil melobi ke? Nak lobby, nak jawatan ni, itu dia panggil itu yang mahzun. Tapi kalau kita diam-diam, ahli-ahli mesyuarat, qaryah kita ni mesyuarat, nak lantik tuan lah jadi penghulu di sini. Sebab tuan orang paling layak dengan kriteria yang ada. Orang yang tegas, orang yang aktif, orang yang sihat walafiat, orang yang ada pengalaman. Jadi cukup 10 syarat tadi cukup, maka itu orang pilih, bukan kita yang berebut-rebut nak. Itu tak ada masalah. Eloklah kita terima. Bahkan para ulama menggariskan, sekiranya dalam satu kawasan ini tak ada orang yang pandai kecuali dia. Ada orang lain duk nak, saya nak jawatan imam ni sebab jawatan imam ni mulia, orang pakai hormat dia. Mungkin sebahagian daripada masjid-masjid yang besar tu, imam ada allowance lagi kan? Imam ada kedudukan, maka dia berebut. Sedangkan dia baca Fatihah bertukar di antara waladha dengan walabbali ya. Tapi nak kejawatan tu hanya tahu. Maka orang yang ada kemahiran, yang dia tahu kawan ni kalau baca Quran bermasalah, maka menjadi kewajipan kepada dia mencalonkan diri. Jadi kalau kita tahu, kalau dia ni ambil berat, rusak masjid kita ni, orang tak mari sembahyang nanti sebab dia punya bacaan salah. Maka kita yang ada ilmu ini, maka kita kena ambil jawatan tersebut supaya tidak merusakkan orang lain. Jadi hari ni banyak kita tengok jawatan-jawatan yang diambil, yang diminta oleh orang, kadang-kadang kelayakan tidak ada. Bila tak ada kelayakan, maka mereka akan gunakan saluran untuk jadi layak. Tak kira lah tuan-tuan nama ke apa, kabel lah, apa lagi istilah-istilah yang digunakan sekarang, kabel, betul? Itu tak kira lah istilah apa pun. Yang pentingnya kalau kita salah menggunakan jalan yang ada ini, maka itu dia panggil sudah lebih dari sudah yang tidak sepatutnya. Tapi kalau dilantik, diberi kepercayaan kepada orang, maka kita mengatakan itu busyra ajil. Maknanya orang yang pilih kita, dia tengok kita layak, maka kita boleh ambil, tidaklah menjadi masalah. Dalam hadis Nabi SAW menggambarkan suasana di akhir zaman. Nabi kata, innakum satahrisuna alal imarah. Kamu ni akan berlomba-lomba berebut nak ambil jawatan. Imarah ni jawatan besarlah, jawatan pemimpin. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Tapi ingat, kamu juga akan menjadi penyesal pada hari kiamat. Fa ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Sukalah waktu ada jawatan tu, mudah dapat duit. Dapat duit sana sini. Segala sumber masuk, semuanya mari belaka kan? Ada bila seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, nama dia Al-Miqdad ibnu Amr. Miqdad ibnu Amr ini, tuan-tuan ingat, seorang muhajirin, orang yang Islam yang awal masuk Islam. Di antara dia 7 orang yang terawal, Sayyidina Abu Bakar yang awal, kemudian Miqdad salah seorangnya. Miqdad ni orang yang hebat. Dia panggil Farisu Rasulillah, maknanya tentera berkuda yang berperang, yang mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok sumbangan dia besar. Muhajir orang Islam awal. Kemudian berhijrah ke Madinah pula. Bila dia hijrah ke Madinah, dia susah. Miqdad sendiri kata, saya ni termasuk di kalangan orang fakir, bukan sekadar miskin, fakir. Tuan-tuan, dalam Quran Allah bezakan di antara fakir dengan miskin. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin.
Fakir, zakat itu untuk fakir dan miskin. Maknanya fakir satu kategori, miskin satu kategori. Fakir itu maknanya orang yang tak adalah, orang sangat susah. Miskin tu separuh susah. Ada kerja, gaji dia 1,000 sebulan, anak dia 10. Bayangkan kalau RM2 sehari anak dia paksa kena guna belanja untuk pergi sekolah, berapa dah? 10 anak. Cukup tak cukup dengan duit dia? Tak cukup. Walaupun dia ada motosikal, kadang-kadang ada kereta lagi dia. Itu dia panggil miskin. Maknanya orang yang ada kemasukan tapi tidak mencukupi. Jadi Miqdad dia kata apa? Saya ni termasuk di kalangan orang fakir. Fakir dia. Dan satu hari dia berjalan pergi jumpa sahabat Nabi ni, orang ni tak layan dia, orang ni tak layan dia, orang ni tak layan. Bukan sombong. Kata dia ulama hadis, sahabat-sahabat dia tahu kawan tu lapar. Kalau dia balik ke rumah dia, lapar pula kawan tu sebab tak ada makanan. Sebagaimana cerita cerita lain pula, cerita Abu Hurairah, dia kata dia tengok Abu Bakar duk, biasa Abu Bakar lalu jalan ni, dia tunggu kat tepi jalan tu, tunggu Abu Bakar lalu. Bila lalu dia tanya masalah, tujuannya nak suruh nampak lah, cakap belum baik lah, orang tak cukup makan kan? Abu Bakar lepas jawab soalan terus pergi, mari rumah pula jawab soalan pergi. Tak jadi ada dua orang ni kena pergi cari Nabi SAW. Jadi kata di ulama hadis, dia orang tahu, dia pun dia ada farasah, dia boleh kesan kawan ni kelaparan, tak cukup makan, tapi dia nak bagi apa? Dia pun tak ada makanan. Itu gambaran bagaimana para sahabat zuhudnya mereka. Jadi Miqdad ni Nabi bawa balik ke rumah dia pergi tunjuk, dia kata ada belakang rumah aku ni 3 ekor kambing susu, kamu perah susu kambing. Jadi dia orang perah lah ambil. Dia orang 3 orang, Miqdad bersama 2 sahabat dia lagi muhajirin. Kemudian dia buat 4 mangkuk, 4 bekas. Dia orang 3 orang minum, 1 lagi dia simpan untuk Nabi sebab Nabi ada urusan luar. Jadi Nabi balik, dia tengok susu, dia minum. Satu malam syaitan mari. Cerita syaitan mari. Dia kata Miqdad, mu ni kenapa tak minum susu Nabi tu? Kenapa ni hak Nabi? Nabi kan pergi tempat Ansar. Ansar ni orang toke-toke, tukang kebun, tamar banyak, apa mesti dah kenyang balik. Dia tak makan malam-malam. Miqdad kata betul juga ni. Nanti dia balik susu dah rosak, baik aku minum. Dia pun bismillah minum. Bila Nabi balik tengah malam, dia masuk dalam rumah dia, bagi salam, kemudian Nabi pergi solat dulu, lepas tu dia mari buka tempat nak minum susu, tak ada. Tengok. Sebab diminum oleh sahabat dia tadi, Miqdad. Syaitan mari ajar, suruh minum. Nampak tak? Ini kerja syaitan. Kemudian lepas dia minum, syaitan mari beritahu pula, minum hak Nabi ya. Nabi balik nanti kalau dia tak makan lagi kat luar, dia lapar, dia akan doakan kamu binasa kerana minum hak dia. Miqdad kata, aku malam tu tak lena tidur, punyalah takut Nabi doakan binasa aku. Jadi bila Nabi mari tengok susu dia tak ada, Nabi kita angkat tangan. Miqdad kata sudahlah. Kata orang jantung berdenyut, nak kata mati dah aku, kena doa Nabi. Rupanya Nabi doa macam lain. Nabi doa, Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah lah, berilah makanan kepada orang yang beri saya makan. Wasqi man asqani, dan berilah minuman kepada orang beri saya minum. Itu doa. Belajar tuan-tuan doa. Cara Nabi doa lain, doa positif. Dia tak kata ya Allah celakalah siapa dia makan minuman aku ni, siapa dia minum aku ni, biar sakit perut malam ni. Kita nak kena dah. Itu cara masyarakat kita dah. Kadang-kadang orang telefon, dia kata ustaz barang saya hilang, boleh tak ustaz doakan biar pecah perut kawan tu. Saya kata inilah cerita yang diambil oleh penulis skrip Tanah Kubur. Tuan-tuan selalu tengok cerita Tanah Kubur, itu cerita khurafat besar itu dia. Allah sembunyikan rahsia kita, dia orang tu nak dedahkan rahsia. Bahaya betul. Jadi akhir sekali Miqdad ni bila dia dengar Nabi doa belanja tadi, ya Allah semangat dia nak suruh nak dapat doa Nabi tadi. Doa Nabi kata, beri makan kepada orang beri makan pada aku, dan beri minum pada orang beri saya minum. Miqdad kata, saya malam tu sejuk, kain selimut dia kecil, tidur tutup kepala, terbuka kaki. Akhirnya dia ambil kain selimut dia ikat di tubuh, keluar daripada rumah, pergi tengok tempat kambing 3 ekor tadi. Aku duk kira kalau tak ada susu, aku nak sembelih kambing tu, nak masak untuk Nabi, sebab nak ambil doa Nabi tadi. Pergi subhanallah, susu baru yang dia orang perah susu tadi, baru ambil,
Tiba-tiba 3 ekor kambing tu penuh susu. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pergi ambil bekas, pergi perah susu, dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, isyrab, minumlah. Nabi tak tanya, yang kamu dah minum dah? Nabi tanya, kamu semua dah minum? Dah. Tak apa, Nabi minum. Nabi dia tak mendahului dia dalam bab makan, suruh orang minum dulu. Nabi dengar sahabat-sahabat dia minum, dia minum. Kemudian Nabi SAW, bila Nabi kita minum, Miqdad ni ketawa sampai rebah terguling. Rasulullah kata, ihda sawatika ya Miqdad, apa benda pelik yang membuat ni sampai rebah terguling ni? Dia pun cerita apa yang syaitan kacau dia tadi. Nabi kata, hazihi rahmatun minallah, ini rahmat daripada Allah Ta'ala. Aku boleh minum susu fresh yang baru diambil daripada kambing, panas-panas lagi. Kalau aku minum yang kamu ambil tadi, sejuk dah. Tengok dia punya cara perbincangan sangat menarik, tuan-tuan. Kita carilah cerita-cerita Nabi dengan para sahabat, cukup menarik. Jadi Miqdad bila cerita, Nabi kita ketawa. Nabi kata, kalau macam ni kenapa kamu tak bagi tahu awal-awal tadi? Kalau bagi tahu, saya dah minum susu bahagian Nabi, aku tak minta pun. Nabi kita sabar. Jadi Nabi kata, patut kita kejut kat 2 orang itu minum susu kita ni, sebab dia orang pun nak merasa juga yang panas kan. Jadi itulah cerita para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka. Jadi Miqdad ini, yang tajuk dalam bab kita ni, bab hubur riasah. Miqdad ni telah dilantik oleh Nabi menjadi mengetuai satu kawasan, pergi. Tak lama dia balik. Bila balik nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya khabar, ya Miqdad, apa khabar? Dia kata, baik ya Rasulullah. Wa kaifal imarah? Nabi tanya, bagaimana dengan jawatan yang kamu pegang? Agak-agak kita kalau bos tanya jawatan, dah lama dah jawatan tu, takkanlah duk main 41 lagi. 41 ke sekarang ni? 42 lah pula kan. Miqdad kata apa, ya Rasulullah, waktu saya pegang jawatan ni sangat menakutkan saya, sebab yaltafuna hauli, dia kata khawali, maknanya orang pakak melikungi saya. Orang ni mari semua pakak nak baik belaka, pakak mungkin hok mengaku waris pun ramai juga kan? Bila kita ada jawatan. Itu waris saya tu. Waktu kita bawa kereta teksi dulu, orang tak tahu, tak mengaku pun warisnya dah. Contohnya. Tapi bila kita dah besar pangkat ni, semua itu keluarga saya tu. Kalau tanya-tanya, dia pun tak boleh sebut keluarga tu mari daripada tok belah mana, tak tahu. Akhir kali keluarga daripada tok Adam lah. Baru jadi selesai masalah kita ni. Mari daripada Adam. Jadi tak selesai masalah. Jadi Miqdad kata, bila aku pegang jawatan ni ya Rasulullah, membahayakan saya, sebab yaltafun, orang pakai ikut saya, yattabi'una ni, semua apa yang saya buat maksud, saya nak pergi mana orang tunggu. Maka dia kata, lepas pada ni ya Rasulullah, saya tak nak lagi apa-apa jawatan. Subhanallah. Lepas daripada Nabi wafat, bila dia ditawar, di offer oleh khalifah sebab untuk jawatan, sebab khalifah pun cari orang lagu ni, orang diberi jawatan kepada orang yang tidak nak jawatan, mana orang yang jujur. Jadi dia kata, aku tak nak dah, aku dah berjanji, dah bersumpah, aku tak akan lagi pegang jawatan sampai aku mati. Subhanallah. Tapi dalam jihad, dalam peperangan, dialah orang yang paling depan. Jawatan tak nak. Ini dia panggil hubur riasah. Maka itulah di antara yang menakutkan kita. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, in syi'tum amba'tukum anil imarah, kalau kamu nak aku ceritakan kepada kamu tentang jawatan ini. Wa ma hiya illa awwaluha malamatun. Bila kita dapat jawatan, yang pertama sekali satu kecelaan bagi kita. Mana kalau kita ambil tidak dengan hak dia lah, kata Nabi SAW. Yang kedua, nadamah, penyesalan. Silap aku pergi minta dulu, kalau tidak pun tak payah. Yang ketiga, azabun yaumal qiyamah, azab pada hari kiamat, illa min adlin, kecuali orang tu berlaku adil dengan pangkat yang dia ada, dia tidak salah gunakan apa yang dia ada. Dalam bandingan hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Dalam cerita Nabi kita buat bandingan, yang hayawan yang paling orang panggil suka kepada makanan ni, mangsa ni, iaitulah zib. Zib pun bahasa Melayu kata serigala. Serigala ni kalau tengok mangsa dia, kambing ke apa benda, terkam tak terkam, kejar lalu kan. Jadi serigala. Jadi Nabi buat bandingan, mazibani ja'ian,
Tidak adalah 2 ekor serigala yang lapar. Tengok, kalau Nabi dia buat bandingan yang cukup nampak. Macam dia banding fitnah yang akan menimpa umat ini pada akhir zaman. Nabi kata, fitanun kaqita'il lailil muslim. Fitnah yang akan menimpa kita ni seperti malam yang gelap. Malam yang gelap, yang tidak ada lampu, tidak ada bintang. Nak gimana kita? Itulah zaman fitnah. Jadi manusia sukar untuk nak kesan mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun fitan itu secara totalnya belum sampai lagi, tetapi zaman kita hari ni pun kita tak nak kesan mana yang baik, mana yang buruk, kan? Kadang-kadang tak nampak. Atas orang kempen je lah. Orang ni kata baik, kita kata baik. Orang mari burukkan orang tu, kita kata buruk. Jadi kita nak kesan tak boleh. Dalam hadis Nabi kata, mazibani ja'ian, bukanlah 2 ekor serigala yang lapar. Mantap tak? Serigala yang lapar itu ursila fi ghanamin, yang masuk di celah-celah kambing itu, biafsadalaha, mengerusakkan kambing itu, lebih dari bahaya daripada tamaknya seorang itu ke atas harta, wasyaraf, dan juga kedudukan, lebih bahaya daripada serigala di celah kambing ke atas agama seorang itu. Ini bandingan yang cukup besar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat bandingan kepada kita supaya kita tidak terjebak dengan ini. Adakah tidak tanda-tanda yang boleh kita kesan orang yang ditimpa penyakit suka kepada jawatan ini? Jawab dia, kata di Al-Fudail Ibn Iyad, di antaranya menyebut bahawa orang yang kalau tak dapat, bila tengok orang dapat jawatan, kita hasad. Itu tanda. Saya tak sakit hati dia, tapi saya dengki dengan dia. Itu tanda. Kalau kita nak jadi macam dia, tak apa. Itu dibenarkan. Kan Nabi sebut, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad. Hasad di sini maknanya bukan dengki, tapi nak jadi macam dia. Kecuali 2 kumpulan saja. Kumpulan yang pertama, orang yang Allah Ta'ala beri kepada mereka harta. Fahalakahu fi sabilillah, tapi dia punya harta habis. Untuk apa? Untuk fi sabilillah. Masuk mari dapat duit, habis lalu. Derma sana, infak sini, bagi tu bagi ni. Ya. Nabi kata, biarlah kamu kalau nak jadi juga, jadi macam orang tu. Kerja kuat, tapi untuk derma. Yang satu lagi, orang yang Allah Ta'ala beri pada dia al-hikmah, iaitulah al-ilm. Saya kalau boleh ilmu, saya tak nak relax, nak mengajar, nak kuliah, nak tazkirah sana sini, sebagaimana tuan guru fulan, sebagaimana ustaz tu. Itu dibenarkan. Tapi kalau saya hari ni masalah anak-anak kita tak. Kalau tanya, besar nak jadi apa? Pu. Nak jadi pu, dia panggil. Kenapa? Pasal masyhur masa TV. Nak jadi pu lah, IM lah, apa lagi? Da'i. Macam-macam penyakit lah. Jadi kita tidak pertikaikan dia orang itu masuk, dia masuk hati masing-masing. Tapi nak ceritanya, anak-anak kita ni dah jadi, nak jadi benda tu sebab nak jadi lagu tu. Kita kata tidak. Kita belajar untuk apa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Sama ada kita masuk dalam TV ke, masuk dalam radio ke, masuk dalam surau. Tak sama lah masuk dalam surau, mana ada orang tepuk-tepuk tangan tak? Kita sini habis tinggal orang senyum gitu ya bila ada cerita-cerita yang menarik. Jadi kata Fudail, di antara tanda hubbur riasah, hasad, adanya sifat hasad. Baghi, adanya sifat buruk, wa tatabbu uyubin nas, dan suka nak mencari kelemahan orang. Oh, dia tu jadi ketua, patut saya lebih senior daripada dia lagi. Tengok apa dia buat. Ini tak pandai, habis orang. Kalau duduk kedai kopi, duduk dengar ceramah dia dah. Orang tu tak pandai, dia tak pandai. Dia sendiri duduk ceramah situ, bukan buat kerja dia pejabat pun. Ini masalah. Jadi itu dia panggil orang yang hubbur riasah wa kariha an yuzkar ahadun bi khair. Dia tak suka disebut orang lain tu baik. Kalau orang sebut dia baik, tak apa, bayar satu meja. Sebut orang lain bayar sendiri. Apa dia tu pergi duduk dekat aku pergi puji orang lain dah. Tak boleh. Kita belajarlah. Ini dia panggil simptom-simptom yang boleh kita belajar untuk kita ubati bahawa betapa bahayanya orang yang suka nak kepada jawatan, jadi hubbur riasah,
suka kepada perkara ini. Ada lagi dia kata, di antara lagi yang disebut oleh para ulama, dia akan rasa satu penyesalan bila dia tidak mendapat nama. Jadi nama ni tidak disebut orang ni, maka tak jadi. Satu cerita menarik, tuan-tuan, cerita ni untuk kita belajar. Seorang syekh yang zahid, Tok Guru ni zahid dia, nama dia Abu Usman Al-Hiri. Abu Usman Al-Hiri rahimahullah ta'ala, dia ni tuan guru, tapi dia suka bantu tentera-tentera di sempadan. Macam kita hari ni kan, NGO yang duk bantu saudara kita di Syria, di Rohingya, di mana-mana tempat yang susah. Ramai hari ni, alhamdulillah. Cuma setengah-setengah tu kena tanya juga, ada dimaklumkan lah, saya pun tak siasat betul-betul. Dia kata ada setengah NGO ni dia ambil tapi peratus tu tinggi. Itu masalah kita. Dia ambil ada peratus pula kepada dia. Jadi orang kutip derma dapat 100,000, peratus boleh berapa? Jadi mungkin boleh 10,000 ke 20,000. Jadi tinggi darjatnya dah. Jadi sampai kepada orang miskin tu berapa saja. Jadi kena tengoklah juga siasat. Kalau kita istiqah, yakin dengan mereka ini buat kerja sungguh, bantu. Jadi Abu Usman Al-Hiri dalam majlis dia minta bantuan dengan sahabat-sahabat dia derma nak hantar ke sempadan. Sebab di sana tentera kita memerlukan bantuan. Tiba-tiba orang tak bagi banyak bantuan. Jadi Syekh Osman ni terpaksa berceramah depan murid-murid dia sehingga dia menangis. Sahabat-sahabat kita di sempadan tak cukup makan, macam-macam cerita, dia menangis. Seorang yang dermawan nama dia Ibnu Nujaid. Ibnu Nujaid ni orang hartawan, ada duit. Jadi dia pun mari bawa 2,000 dirham. Masa tu banyak dah lah kan, bagi derma. Bila dapat ni, Syekh pun suka, cukup lah, hari ni kita nak hantar bantuan, boleh bergerak lah, kita punya NGO kita boleh berangkat pergi. Maka dia pun puji kawan ni depan orang ramai. Inilah tokoh kita ni, tokoh koprak yang berjaya, yang begini. Sudah. Bila dah habis dia bercakap, Ibnu Nujaid bangun. Tuan Guru Syekh Abu Usman minta maaf lah, sebenarnya duit yang saya bagi tadi bukan duit saya pun, duit mak saya. Duit mak saya. Jadi mak saya marah saya bagi tadi, minta hantar balik. Ajaib wallah. Tok Syekh kata, saat ni baru sekejap kamu bagi ni minta balik pula. Pelik dia ni, apa benda. Ambil semula duit dia 2,000, tak dalam poket, senyap dia. Bila semua orang keluar daripada masjid ni, majlis, dia pergi senyap-senyap kepada Syekh dia Abu Usman Al-Hiri. Dia kata, Syekh, ambil balik duit ni, hantar ke sempadan, senyap-senyap, jangan iklan siapa bagi. Subhan, ajaib. Ini mana sangat berbeza lah kita. Kalau kita bagi nak minta ambil gambar selalu, bagi sikit je dah, ambil gambar, tidak jadi masalah. Nak ambil, contohnya kalau kita ni mewakili, contohnya kita macam masjid kita ni buat kutipan derma nak bagi ke siapa-siapa, orang nak bagi ke Syria. Jadi orang nak tengok juga mana duit kita tiba-tiba senyap, ya pengurusi pakai senyap gitu. Ya, dia kata pengurusi ni macam mana ni? Itu kadang-kadang ada keperluan seperti yang saya sebut tadi lah. Kalau tak ada perlu, sembunyikan, itu lebih baik. Maka bila dia selesai, dia hantar balik, malam tu hantar ke Syekh, dia kata Syekh pun bila dapat benda ni menangis pula dia. Dia kata, ana akhsha min himmati Abi Amr. Aku sangat bimbang, sangat takut kepada kekuatan Abu Amr ini, mana dia Ibnu Nujaid lah gelaran dia tu, sebab sangat ikhlas dia. Tak nak, bila puji sikit ambil balik duit depan orang pula tu. Mesti rasa ingat yang NGO pun terkejut dia tu, dia ni main-main dengan Tok Syekh dah. Main-main dia tak ambil Tok Syekh. Allahu Akbar. Jadi satu lagi di antara tanda-tanda orang yang suka kepada nak menonjol tadi, suka sangat bagi tahu. Duk cakap dengan kita ni kejap-kejap buka handphone. Saya ni sibuk ni, hari ni ada 10 temu janji. Kita pun tengok dalam handphone dia kosong pun, tak ada date. Itu dia panggil nak tunjuk dia tu sibuk. Saya pagi tadi di sini.
Oh, habis cerita. Tapi bila tanya sungguh, pagi tadi kat mana? Adalah, nak cerita tak ada pun kat rumah dia je. Nah, ini masalah juga. Maka Nabi SAW amaran pada orang, Nabi kata al-mutashabbi' bima lam yu'ta. Orang yang kenyang, dakwa kenyang dengan benda ni dia tak ada tu, kala bisi saubai zur, seperti orang yang pakai baju yang bohong. Jadi kita ni tak ada, cuma nak suruh kita nampak saya ni sibuk sangat ni. Tuan kalau nak saya ceramah sini boleh tak? Tapi saya ni terlalu sibuk. Jadi kalau nak juga harga sekian dah. Sebab kesibukan saya tu menunjukkan saya tinggi darjat. Itu masalah. Itu berlaku kes yang macam-macam ni. Maka saya katalah, kalau ada orang tu bagi offer, lepas tu Amit tak selalu dia punya berapa, tak usah panggil lah. Jadi pasal kita nak dalam bab ilmu, hati ke hati. Daripada hati yang ikhlas, insya-Allah turun pada hati yang ikhlas. Pasal tu saya duk perhati tuan-tuan guru kita, kadang-kadang dia bercakap perlahan je. Tuan-tuan ingat tak? Ada setengah tuan guru syekh kita, perlahan dia cakap, tapi orang dengar faham, khusyuk kita dah dengar. Ada orang terpaksa kena guna 2-3 mikrofon nak suruh orang dengar dah. Tapi orang dengar, awak tak tahu je. Lepas dia ceramah tanya, ustaz kata apa tadi? Tahu. 1 jam dia ceramah, boleh dia kata tak tahu. Itu masalah. Maknanya tidak ada connecting di antara hati dengan hati. Jadi orang yang dakwa benda ini yang tidak ada ni, sepertilah orang yang pakai baju orang lain punya. Yang kelima, dia punya tanda-tanda, dia tidak akan aktif apabila dia tidak dapat jadi ketua. Lemah ya. Saya tak nak buat apa dah. Orang tak bagi saya jawatan, biar dia orang buat kerja lah, saya tak payah. Jadi mula. Kalau orang suruh dia pun tak nak. Tak nak sebab nama dia tak ada. Ini tanda-tanda kita yang kita banyak. Yang keenam, banyak mengkritik orang lain. Itu masalah. Hari ni kalau orang kritik banyak-banyak, sukar. Pasal tu dalam satu kajian yang dibuat, satu bandingan, dia panggil kereta api punya kos tu, apa dia panggil? Sini orang panggil apa? Gerabak. Gerabak kereta api. Gerabak ni kalau dia penuh, kuat ke bunyi dia? Kuat. Kata bunyi, tak bunyi kuat. Dia bunyi tayar dia, keteng gitu. Tapi kalau gerabak dia kosong, setengah kilometer bunyi kerugang. Itu masalah. Macam ni juga orang. Kadang-kadang kita panggil orang yang betul-betul ada ilmu. Dia bercakap dia 30 minit, 40 minit, 1 jam dia bercakap. Dia tak sempat nak bincang hal orang lain. Dia duduk sebut tentang ilmu. Kata qala Allah, qala Rasul, qala ulama, qala fulan. Maka itu kita nampak orang ni ada benda. Tapi kalau mari awal lagi bercakap 5 minit, baca ayat, lepas tu duduk cerca orang ni, kita balik lah. Kita kata orang ni tak ada benda dah. Kerja dia duduk mencerca orang, tidak nak mendidik orang. Itu dipanggil orang ni, maka suka sangat kasratun naqd, banyak mengkritik orang lain, maka itu dipanggil tanda-tanda orang yang suka nak jadi ketua. Bila orang lain mari, dia susah hati. Yang ketujuh, dia sangat berpegang kepada pandangan dia saja. Jadi kalau dalam mesyuarat ni, kalau tak ikut pandangan saya ni, saya tak buat. Dah mesyuarat buat apa lagi tu kan. Jadi kalau dia panggil mesyuarat ni, kita nak bincang, bukannya kita nak tunjuk yang kita hebat. Jadi kalau kita tunjuk kita hebat saja, jadi tak payahlah kita mesyuarat. Pakai kau panggil bagi mari baca keputusan apa yang telah saya tafakur semalam. Semalam saya dah tafakur semalam kuat-kuat. Jadi hari ni tuan-tuan, kita tak payah bincang banyak lah. Itu yang dia panggil. Baiklah. Itu dia panggil tazkirah ringkas kita. Di antara penyakit yang ada dalam jiwa kita ni, iaitulah penyakit syubhat. Jadi syubhat itu mari daripada suka kepada masyhur, suka nak jadi ketua. Ada lagi yang disebut, dia kata suka kepada keluarga, isteri, orang perempuan. Itu dia panggil naluri. Manusia memang suka sedemikian. Jadi itulah tazkirah yang ringkas yang dapat kita ambil. Jadi setakat itulah dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.